Nombor metrik saya ialah 2021-108-675. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Syarmin binti Said Muhammad Nazari. Nombor metrik 2021105677. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Suhaimi. Nombor metrik saya 2021111171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Iqbal bin Muhammad. Nombor metrik 2021121543. Saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Rizal. Nombor metrik 2021116883. Untuk pengetahuan rakan-rakan, badminton merupakan satu permainan yang diadakan di atas gelanggang. Sukan badminton ini boleh bermain dengan mempunyai ahli permain yang terdiri daripada 2 pemain untuk perseorangan dan 4 pemain untuk beregu. Sehubungan dengan itu, permainan badminton ini memerlukan alatan asas iaitu raket untuk memukul bulu tangkis melewati jarum. Sukan badminton ini dimainkan di dalam dewan untuk mengelakkan tiupan angin. Sukan badminton merupakan sukan yang terpantas jika dibandingkan dengan permainan lain. Bukan itu sahaja, badminton juga mempunyai sejarah di mana wujudnya sukan badminton ini. Saya akan menerangkan 2 jenis sejarah badminton iaitu sejarah badminton dunia dan sejarah badminton Malaysia. Menurut sejarah badminton dunia, sukan badminton ini berasal dari Mesir Purba yang diperkenalkan pada zaman silam dan mula dimainkan di Mesir dan Yunani. Di Jepun pula, sukan berkaitan iaitu Hanetsuki telah dimainkan seawal abad ke-16. Manakala di kawasan barat pula, badminton muncul daripada sebuah sukan yang dikenali sebagai battledore dan shuttlecock, iaitu keduanya dijelaskan sebagai kedua orang pemain atau lebih pemain memukul bulu tangkis di udara menggunakan raket kecil. Bukan itu sahaja, di India pula sukan ini dikenali sebagai pona dan diaplikasikan ke England. Sehingga 1887, sukan ini telah dimainkan di England di bawah peraturan yang terdapat di India iaitu Bath Badminton Club BBC telah mempiawaikan peraturan dan mengaplikasikan sukan ini dalam versi Inggeris. Pada 1893, Badminton Acts of England diterbitkan sebagai set peraturan pertama yang mengikut ketetapan seakan-akan menyamai peraturan ketika itu. Selepas itu, Pertubuhan Badminton Antarabangsa IBF yang telah ditubuhkan pada 1934 yang dianggotai oleh Kanada, Denmark, England, France, Belanda, Ireland, New Zealand, Scotland and Wales sebagai anggota pengasas. Saya akan jelaskan pula sejarah badminton Malaysia. Pada awal 1990, permainan pona telah dibawa ke Pulau Pinang oleh pengasas Syarikat Hindia Timur SHTI dan kemudiannya telah dimainkan di Suffolk House iaitu kediaman Francis Light pada 1925. Selepas itu, Persatuan Badminton Pulau Pinang ditubuhkan. Kemudiannya, Persatuan Badminton Perak pada 1934, Persatuan Badminton Melaya telah bergabung pada 1960. Ketika itu juga, Persatuan Badminton Malaysia BAM ditubuhkan dan presiden pertamanya ialah Tan Sri Muhammad Khairul Johari. BAM telah menubuhkan satu lagi iaitu Akademi Badminton Malaysia ABM. Tujuan penubuhan ABM ini untuk pengetahuan rakan-rakan semua adalah untuk menghasilkan pemain-pemain badminton yang berkaliber dan dapat memperjuangkan badminton di Malaysia. Antara peralatan yang digunakan semasa permainan ini berlangsung adalah: pertama, bulu tangkis. Bulu tangkis mempunyai 2 jenis, iaitu bulu tangkis bulu angsa, bulu tangkis plastik. Berat bulu tangkis adalah sekitar 5.67 gram.
bulu tangkis bulu angsa digunakan untuk kejuaraan rasmi, manakala bulu tangkis plastik digunakan bagi sesi latihan. Yang kedua, gelanggang badminton. Gelanggang badminton mempunyai ruang yang luas kira-kira 12 kali 20 meter dan gelanggang tersebut mestilah digarisi dengan garisan servis panjang, garisan luar ganda, garisan tengah dan garisan servis pendek, dan mempunyai garisan net, dan net mestilah berukuran 1.55 meter tinggi. Yang ketiga adalah zaring atau dikenali sebagai net. Tingginya mestilah 155 cm yang merupakan pembahagi yang merentangi antara dua bidang permainan yang diikatkan pada tiang. Tiang itu haruslah kukuh sehingga net yang dibentangkan tidak akan kendur apabila ditarik dan tegang agar lurus. Yang terakhir adalah raket. Anggaran bagi berat raket biasa kira-kira 141 gram. Raket mempunyai jaring yang diperbuat daripada senar atau string yang merupakan tali plastik sintesis. Raket kini diperbuat daripada besi wajar dan pemegangnya daripada logam. Bahagian yang terpenting ialah imbangan dan cengkamannya. Semakin mahal harga raket, semakin tahan dan kuat raket tersebut. Dalam sukan badminton, bagi permainan berseorangan, kawasan gelanggang bersamaan dengan 19.440 meter bersama anda yang ada 9.9 bersama anda. Di mana sedikit kecil berbanding dengan kawasan gelanggang bermain 13 berseorangan. Setiap pemain harus peka tidak keliru dengan
terdapat 3 asas pegangan badminton, iaitu yang pertama ialah pegangan depan, forehand grip. Pemain akan memegang raket pada tangan yang tidak bermain pada bahagian tengah pemegangnya dengan bahagian kepala menegak dan pegang pada bahagian pemegang dengan tangan kanan seperti berjabat tangan. Jangan pegang terlalu erat pada bahagian pemegangnya. Gunakan jari untuk memegang bahagian yang rata pada sisi pemegang raket selari dengan bentuk V atau antara ibu jari dengan jari telunjuk. Jari yang tidak memegang raket akan memberikan kekuatan pada pergelangan tangan bagi mendapatkan aksi pukulan yang baik serta kekuatan yang diperlukan. Jika raket dipegang dengan kuat, akan menghadkan pergerakan pada pergelangan tangan dan kekuatan berkurangan. Berlatihlah memukul bulu tangkis ke depan dan ke belakang bersama pasangan anda menggunakan kilasan pergelangan tangan bagi mendapatkan pegangan yang selesa untuk pukulan atas kepala dan pukulan bawah. Yang kedua pula ialah pegangan kilas, backhand grip. Ia digunakan untuk memberi pergerakan yang baik pada permukaan kilas raket serta memudahkan pergerakan raket pada sisi kilas pemain. Pemain mestilah memusingkan sedikit raket di dalam jari mengikut arah putaran jam untuk membawa ibu jari kepada bahagian rata pemegang raket. Yang ketiga pula ialah pegangan mendata atau rata. Ia dilakukan dengan menegakkan raket di depan anda pada tangan yang tidak bermain dengan kepalanya berdepan dengan jaring. Letak tangan yang bermain ke depan dan pegang mengikut pegangan. Ramai pemain yang menggunakan pegangan ini bagi membolehkan meletak bulu tangkis ke bawah, berdekatan jaring serta dengan sedikit pukulan belakang. Pemain boleh bentukkan pegangan sendiri. Hari ini saya ingin menceritakan tentang pukulan servis. Pukulan servis adalah pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan dari permainan. Cara pukulan servis adalah pertama, berdiri sisi sebelah kiri di hadapan. Yang kedua, ayuh raket ke belakang. Yang ketiga, siku bengkok hampir ke badan. Yang keempat, tangan kiri pegang bulu tangkis. Dan seterusnya ialah lepaskan bulu tangkis dan ayunkan raket pantas ke hadapan. Seterusnya ialah servis tinggi. Servis tinggi yang baik adalah bulu tangkis jatuh hampir ke garisan belakang gelanggang pihak lawan. Cara servis tinggi ialah berdiri sisi sebelah kaki hadapan, ayuh raket tinggi ke belakang, pegang bulu tangkis tinggi di paras hadapan muka, lepaskan bulu tangkis dan ayuh raket ke hadapan dengan lengan diluruskan. Pandang bulu tangkis dan kemudian pukul bulu tangkis di hadapan kaki kiri dengan ayunan ikut lajak. Seterusnya adalah pukulan hadapan. Cara melakukan pukulan hadapan dalam badminton ialah dengan memandang bulu tangkis menghayung ke raket belakang, manakala sebelah tangan lagi diluruskan. Ayuh raket dengan tangan lagi diluruskan dan kemudian ayuh raket dengan tangan yang lurus. Seterusnya pukul bulu tangkis pada jangkauan yang tinggi dan ikut lajak. Pukulan smash. Pukulan smash dilakukan ketika bulu tangkis tinggi di udara. Tujuan ialah untuk menamatkan rally atau mencipta rentak. Cara-cara pukulan smash yang pertama ialah berdiri dengan melangkahkan salah satu kaki ke arah belakang dan seterusnya arah pandang fokus ke arah datangnya bulu tangkis dan kemudian arah berdiri menyamping dengan lengan yang tidak memegang raket menghadap diri. Dan seterusnya ialah gunakan kaki yang berada di belakang sebagai tumpuan berat badan. Tekuk siku pada lengan yang memegang raket. Ketika bulu tangkis berada pada jangkauan raket, ayunkan raket ke arah depan dengan sekuat tenaga. Luruskan siku dan arahkan pergelangan tangan ke arah bawah ketika memukul bulu tangkis untuk meningkatkan tenaga ketika melakukan pukulan. Kemahiran pukulan kilas. Pukulan kilas digunakan untuk bertahan
dan kadang-kadang digunakan untuk mematikan bulu tangkis melalui smash kilas. Fasa persediaan, yang pertama berada dalam keadaan sedia, dan yang kedua pegang raket teknik pegang khas. Fasa pukulan pula ialah kaki kanan menyilang kaki kiri. Yang kedua, kilas pinggang sambil siku fleksi menyilang dada. Yang ketiga, ayah raket ke hadapan dan kontak bulu tangkis pada paras bahu. Fasa pukulan kembali berada dalam keadaan sedia. Ini ialah contoh pukulan-pukulan servis.